Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini pada hari ini daripada seluruh pelosok Malaysia dan seluruh dunia. Berita terkini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Agung redahkan suhu politik negara. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekali lagi telah berjaya meredahkan suhu politik negara. Seri Paduka telah memperkenankan cadangan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menentukan keabsahan diri beliau sebagai Perdana Menteri di Parlimen. Gelora politik negara yang berlaku sejak 2 tahun yang lalu memperlihatkan bahawa peranan yang dimainkan oleh istana amat penting bagi mengimbangi tindak tanduk pemimpin-pemimpin politik yang ada. Waktunya kelihatan seperti tidak rasional. Apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan pada 24 Februari tahun lalu, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan supaya beliau menjadi Perdana Menteri interim sehingga kerajaan baru dibentuk. Seri Paduka Baginda juga telah memanggil semua ahli parlimen dan mendengar sendiri daripada mereka terhadap sokongan yang diberikan kepada Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Apabila negara berdepan krisis COVID-19, Seri Paduka sekali lagi membuat keputusan besar dengan memperkenankan mengisytiharkan proklamasi darurat dapat dilaksanakan. Pada 30 Jun yang lalu, Yang di-Pertuan Agong juga telah menitahkan agar Parlimen bersidang dengan segera bagi membolehkan segala usaha-usaha untuk memulihkan negara dapat dilakukan dengan berkesan. Ketika ini kita amat yakin Seri Paduka amat mengambil berat situasi semasa negara yang berdepan jumlah kes COVID-19 yang tinggi walaupun banyak usaha dilakukan. Rakyat sudah lelah dengan apa yang berlaku kerana ramai yang terkesan selepas tidak dapat keluar mencari rezeki. Malah, Majlis Raja-Raja Melayu juga telah menyatakan pandangan masing-masing supaya kerajaan melaksanakan langkah segera untuk memulihkan masalah yang melanda negara. Terbaru, Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan proklamasi darurat di Sarawak di seluruh negeri itu sehingga 2 Februari tahun depan sekaligus menggantung pilihan raya negeri daripada diadakan dalam tempoh berkenaan. Kemarin, negara berdepan dengan satu lagi krisis politik apabila Majlis Kerja Tertinggi UMNO memutuskan untuk berpihak kepada Yang di-Pertuan Agong dan tidak akan mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan pimpinan Muhyiddin gagal di mata rakyat dan keputusan itu selaras dengan pasal 3.3 Perlembagaan UMNO. Pada sidang akhbar itu juga Ahmad Zahid mengesahkan surat akuan ahli-ahli Parlimen UMNO mencukupi untuk menzahirkan penarikan sokongan terhadap Perdana Menteri telah pun dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dengan itu, Ahmad Zahid mendakwa kepimpinan Muhyiddin sudah hilang majoriti dan keabsahan selaku ketua kerajaan. Susulan itu, Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan Perdana Menteri untuk menghadap berhubung perkara tersebut. Bagaimanapun, beliau telah menyembah maklum kepada Seri Paduka dan mengesahkan bahawa dirinya masih mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat pada masa ini dan masih lagi sebagai Perdana Menteri. Justru, inilah peranan penting yang telah dimainkan oleh institusi raja di negara ini yang bukan saja menjadi teraju penting malah pelindung untuk rakyat jelata. Sudah pasti ada pihak yang tidak berpuas hati dengan pengumuman yang dibuat Muhyiddin semalam. Namun semua pihak perlu terima bahawa negara ini masih mempunyai peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari sinarharian.com. Artikel ini telah ditulis oleh Junhairi Aliasha, iaitu pengarang berita Sinar Harian. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.